sulit antara ketua kumpulan Gihin dengan isteri sepupu ketua kumpulan Haisan. Jadi bila tertangkap, mereka berdua ni memang betul adakah hubungan sulit? Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak cerita tentang kisah sejarah Perang Larut. Okey. Perang Larut ni merupakan episod 4 siri peperangan yang tercetus bermula pada Julai 1861. Larut ni adalah kawasan daerah dalam negeri Perak. Pada zaman 1840-an lagi, Larut ni dikenali dengan kawasan kaya dengan biji timah. Jadi pada zaman tu, orang Melayu sahaja yang melombong biji timah. Jadi bila orang Melayu saja yang melombong biji timah, lambatlah sikit hasil tu. Sampailah tahun 1848, Long Jaafar membawa masuk orang Cina secara besar-besaran untuk mengusahakan lombong biji timah dan hasilnya meningkat kali ganda. Tapi malangnya, orang Cina yang Long Jaafar bawa masuk ni ada terlibat dengan kongsi gelap kumpulan Haisan dan kumpulan Gihin. Jadi orang Cina yang terlibat dengan kongsi gelap ni lah yang membuat huru-hara di kawasan Larut sehingga terjadinya Perang Larut. Jadi berlaku berpuak-puak kat situ. Pemerintah Melayu di Larut mendapat hasil cukai melalui beberapa punca seperti cukai timah yang dibawa keluar, cukai candu dan cukai perjudian. Dalam pengutipan cukai ni, pembesar Melayu hanyalah melakukan sistem pajak. Jadi kumpulan Haisan ni merupakan kumpulan yang pertama sekali datang dan diberi pajak tersebut. Jadi inilah yang menimbulkan kedengkian kumpulan Gihin terhadap kumpulan Haisan. Jadi hubungan antara dua kumpulan ni menjadi tegang apabila berlaku peperangan Hakka Puntai di Kuantung, iaitu antara kumpulan Gihin dan Haisan dekat China. Jadi Perang Larut pertama berlaku pada tahun 1861 apabila kumpulan Haisan ni menyekat laluan air ke lombong kumpulan Gihin yang kaya dengan biji timah. Dalam perang ni, kumpulan Gihin telah kalah dan terusir ke Kemunting. Dalam serangan pertama, kumpulan Haisan ni sekali lagi menyerang kumpulan Gihin pada waktu malam sehingga memaksa kumpulan Gihin ni berundur ke pematang di pinggir laut. Kira-kira 1,000 orang dari kumpulan Gihin ni telah pergi ke Pulau Pinang dalam keadaan yang menyedihkan. Ketua kumpulan Gihin ni telah meminta bantuan British untuk menyiasat perkara tersebut. Governor British telah meminta Sultan Perak iaitu Sultan Ismail ketika itu untuk menyiasat dan membayar ganti rugi kepada kumpulan Gihin yang berjumlah $17,500. Tapi ketika itu Sultan tak dapat bayar dan menyuruh Ngah Ibrahim untuk membayarnya. Sultan Perak telah menghantar Laksmana Muhammad Amin untuk berunding dengan Ngah Ibrahim tentang masalah ni. Jadi jumlah sebegitu besar tidak mampu dibayar oleh Sultan Ismail. Ngah Ibrahim telah bertindak untuk membayarnya. Jadi sebagai tanda terhutang budi, Sultan Perak telah memberikan hak tabiran mutlak kepada Ngah Ibrahim dan diangkat menjadi Menteri Larut. Selang 4 tahun kemudian berlaku pula Perang Larut kedua berpunca dari pergaduhan dari permainan judi yang melibatkan ahli-ahli kongsi gelap kumpulan Haisan dan kumpulan Gihin. Kumpulan Haisan yang menawan 14 orang kumpulan Gihin sebagai tebusan dan akhirnya membunuh 13 orang daripada mereka dengan kejam. Jadi tebusan terakhir berjaya melepaskan diri dan memberitahu kejadian tersebut kepada kumpulannya. Jadi kumpulan Gihin ni membalas dendam dan menyerang perkampungan Haisan. Jadi mereka membakar bangunan di dalam kampung tu dan membunuh 40 orang penduduk kampung. Jadi perbarahan kali ni sangat teruk sampai merebak ke seberang perai serta Pulau Pinang serta diturut sertai oleh kumpulan kongsi gelap yang lain. Jadi selang beberapa kemudian, kedua-dua pihak telah keletihan akhirnya bersetuju untuk mengadakan perbincangan. Hasil siasatan yang dijalankan oleh pihak berkuasa British mendapati kedua-dua kumpulan Gihin dan kumpulan Haisan ni bersalah kerana mengganggu keamanan Pulau Pinang dan masing-masing dikenakan denda $5,000 dan beberapa pemimpin mereka dibuang negeri. Jadi selang 7 tahun kemudian berlaku pula Perang Larut ketiga sekitar tahun 1871. Dikatakan perang tu berlaku akibat hubungan sulit antara ketua kumpulan Gihin dengan isteri sepupu ketua kumpulan Haisan. Jadi bila tertangkap, mereka berdua ni memang betul adakah hubungan sulit. Jadi kumpulan Haisan ni telah menangkap ketua kumpulan Gihin bersama dengan perempuan tu. Mereka berdua diseksa dalam keranjang bekas kincir.
dan dihumbang dalam bekas lombong yang tak digunakan dan dibiarkan lemas. Kumpulan Gihin ni bila dapat tahu ketua kumpulan mereka dibunuh, mereka marahlah dan menuntut kematian ketua mereka. Jadi kumpulan Gihin dengan 4,000 orang tentera upahan yang dibawa masuk dari tanah besar Cina melalui Pulau Pinang telah menyerang kumpulan Haisan. Dan buat pertama kalinya, kumpulan Haisan berjaya diusir daripada daerah Larut. Jadi beberapa bulan kemudian, kumpulan Haisan dengan dibantu oleh Ngah Ibrahim ni berjaya menduduki kembali Lombok Biji Timah, kepunyaan mereka di Matang dan Larut. Pada masa yang sama, berlaku satu kekecohan politik di mana Sultan Abdullah ni menuntut tahta negeri Perak dan Sultan Abdullah ni bermusuh dengan Ngah Ibrahim. Pemusuhan Sultan dengan Ngah Ibrahim ni terjadi akibat Ngah Ibrahim dan pembesar Perak yang lain menabalkan Sultan Ismail ni sebagai Sultan Perak. Jadi Sultan Abdullah ni akan menyokong pihak yang menentang Ngah Ibrahim, iaitu kumpulan Gihin. Ini yang bertukar dari perang Pelombo Cina kepada perang saudara yang melibatkan pembesar-pembesar Melayu Perak. Jadi pertabalan Sultan Perak ni ditentang oleh Sultan Abdullah. Tetapi Sultan Abdullah tidak mempunyai tapak serta sokongan untuk berkuasa. Jadi untuk mendapatkan sokongan dan pengaruh, Sultan Abdullah telah memberikan sokongan kepada kumpulan Gihin dengan harapan dalam peperangan ni, kumpulan Haisan, kedudukan Ngah Ibrahim akan terhakis dan kedudukan Sultan Abdullah sendiri akan teguh membolehkan baginda mencabar pertabalan Sultan Ismail sebagai Sultan Perak. Jadi Sultan Abdullah juga mendapatkan sokongan dari pedangan British W.H.M. Reed. Sultan Abdullah menerima Reed sebagai penasihatnya jika Sultan Abdullah dipilih untuk ditabarkan menjadi Sultan Perak. Akhirnya askar sepoi di bawah pimpinan Kapten Tristram Speedy ni berjaya membantu Ngah Ibrahim mengembalikan penguasaan Haisan ke atas Kelian Pauh. Dengan kekalahan tu, kumpulan Gihin tidak dapat lagi membantu Sultan Abdullah dalam usaha baginda untuk ditabarkan sebagai Sultan Perak. Jadi Perang Larut keempat meletus pada tahun 1873, kurang setahun selepas berakhirnya Perang Larut ketiga. Kumpulan Haisan dengan bantuan Ngah Ibrahim ni menguasai semula Lombok di Kelian Pauh. Kumpulan Gihin yang disokong oleh Raja Abdullah menyerang balas dengan bantuan askar upahan dan senjata yang dibawa dari Singapura dan China. Jadi harta benda milik Ngah Ibrahim ni turut dimusnahkan dan penduduk Melayu dibunuh dan harta benda mereka juga turut dimusnahkan. Kekacauan merebak ke daerah Krian, Pulau Pangkor dan Dinding. Pembesar Melayu yang sebelum tu menyebelahi kumpulan-kumpulan Cina yang bergaduh akhirnya terkejut melihat huru-hara akibat perbalahan yang disebabkan oleh kumpulan Cina tersebut. Jadi mereka meminta bantuan daripada pihak British untuk menyelesaikan masalah. Jadi pihak British ni boleh masuk campur, tapi dengan bersyarat. Syaratnya dia akan menabarkan Sultan Abdullah sebagai Sultan dan menjadikan Perak di bawah perlindungan British. Keperluan untuk mengembalikan keamanan dan undang-undang di Perak telah menyebabkan British mengubah polisi baru untuk campur tangan dalam urusan negeri-negeri Melayu yang menyebabkan termeteranya Perjanjian Pangkor. Jadi pada 1874, Governor Negeri-Negeri Selat Sir Andrew Clark ni mengadakan perjumpaan untuk mengadakan perjanjian di Pulau Pangkor dan akhirnya Sultan Abdullah telah ditabarkan untuk menduduki tahta negeri Perak tanpa kehadiran seteru baginda iaitu Sultan Ismail. Jadi dokumen-dokumen perjanjian telah ditandatangani pada 20 Januari 1874 di atas kapal HMS Pluto di Pulau Pangkor untuk menyelesaikan perbalahan Cina, menyelesaikan perbalahan mengenai tuntutan tahta negeri Perak dan menyediakan jalan ke arah wujudnya residen British di Perak. Objektif ni adalah untuk mengaturkan penempatan yang berselera di sekitar daerah Larut. Jadi sampai sini saja cerita kita kali ini. Jangan lupa tuliskan kat komen apa pendapat anda semua tentang kisah Perang Larut kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng supaya anda tidak terlepas dari cerita-cerita sejarah yang menarik seterusnya. Terima kasih sebab menonton.